Maslan kata orang UMNO kena sokong DAP. Saya nak jawab dua pembohongan Syahidan Kasim. Pertama sekali, Mak Maslan tidak pernah pun mengatakan bahawa ahli UMNO kena menyokong DAP. Apa yang Datuk Seri Ahmad Maslan kata ialah ahli UMNO kena memberikan sokongan kepada calon-calon yang bertanding atas tiket Kerajaan Perpaduan. Yang akan bertanding atas tiket Kerajaan Perpaduan bukan DAP. UMNO pun tak bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. PKR tak bertanding, Amanah tak bertanding. Yang akan bertanding hanya logo Barisan Nasional dan logo Pakatan Harapan. Ini kena jelas. DAP tak pernah minta pun UMNO sokong. Dan DAP tuan-tuan tak pernah tak pernah suruh orang DAP sokong UMNO. Satu lagi penipuan Syahidan Kasim ialah bila mana Syahidan Kasim mengatakan bahawa orang DAP pun tak pernah menyuruh ahli DAP menyokong UMNO. Ini tak benar sama sekali. Kerana kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Teo Ni Ching jelas beliau telah pun meminta supaya ahli-ahli DAP memberikan sokongan kepada UMNO. Sudah pastilah UMNO, maksud dia ialah UMNO yang akan bertanding atas tiket Barisan Nasional. Tapi si pekak Naun ni tuan-tuan pergi buat reformasi dalam bangunan UMNO. Panggil pok-pok DAP suruh maki UMNO dalam bentuk reformasi. Orang UMNO boleh tunggu apa tak malu ke? Pertama saya nak jelaskan, ramai orang tak tahu bahawa reformasi ni bermula dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ketika beliau berucap dalam ucapan dasar Pergerakan Pemuda UMNO pada tahun 1998. Ini yang menyebabkan Tun Dr. Mahathir marah dengan Anwar, tuan-tuan. Kerana memang pemuda pada ketika itu membawa suara kekecewaan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap amalan tiga perkara. Pertama, kronisma. Kedua, korupsi. Dan yang ketiga, nepotisme. KKN. KKN yang diutarakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid inilah yang menyebabkan Tun Dr. Mahathir retaliate ataupun bertindak balas terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akhirnya membawa kepada pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya, ramai yang tak tahu bahawa yang mula membangkitkan tentang amalan korupsi, kronisma dan juga nepotisme ialah Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan kita lihat yang buat demonstrasi reformasi, begitu juga yang awal-awal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam gerakan reformasi ialah Pergerakan Pemuda UMNO. Ini adalah sejarah dan tidak boleh dipadamkan dalam lipatan sejarah. Ya Allah tuanku, nak sembunyi belik mana? Belik gundi ke? Kalau ada belik tiang, sembunyi. Malu. Kalau hampa nak pakai baju UMNO pun sekarang malu. Sebab apa? Pekat UMNO lagi dah. Umdap. Syahidan mengatakan bahawa hari ini UMNO sudah jadi umdap. Saya nak beritahu Syahidan, sebelum UMNO memutuskan untuk bekerjasama dengan PH yang dalamnya ada DAP, PAS, parti baru yang Syahidan sertai hari ini, sudah lama dah berpeluk dan bercium dengan DAP. Tak ada masalah. Begitu juga dengan Muhyiddin Yassin. Sebelum UMNO bersama dengan DAP, Muhyiddin lah dalam ucapan dia mengatakan bahawa kita tidak akan sabotaj DAP. Kita akan memberikan sokongan 100% kepada DAP, kepada PKR dan kepada Amanah. Jangan lupa tu. Prinsip DPM siapa bertanding atas perkata DAP ke Amanah ke keadilan kita sokong 100%. Kita dah janji dan kita tidak akan boykot. We will never boykot. Itu satu rancangan bodoh, membunuh diri. Kalau kita boykot mereka, mereka juga parti-parti mereka akan boykot kita dan calon kita akan kalah. Dan jangan lupa, Haji Hadi juga menyeru ahli-ahli PAS untuk memberikan sokongan padu kepada DAP. Saya kerahkan semua orang-orang PAS kerja kuat
Tadi saya pergi di Markapah, jumpa petugas PAK, kawasan-kawasan, kerja kuat, ajak orang Melayu, sokong calon DAP. Inilah masa UMNO lihat PN PAS Bersatu ini sebagai alternatif kepada perjuangan UMNO. Syahidan mengatakan bahawa hari ini orang Melayu kena beralih kepada Perikatan Nasional untuk menggantikan perjuangan Melayu UMNO. Saya nak beritahu Syahidan, selama hari ini UMNO tidak pernah mengkhianati perjuangan Melayu. Yang meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan, yang meletakkan hak istimewa orang Melayu di dalam perlembagaan persekutuan, yang meletakkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, yang meletakkan kedudukan raja-raja Melayu, ialah UMNO, perjuangan UMNO. Kalau UMNO nak khianat perjuangan Melayu, lama dah kita boleh khianat. Lama dah kita boleh khianat. Hari ini yang PAS takut, yang Bersatu takut, ialah kerana mereka bimbang bila kita bekerjasama dengan DAP, kita boleh merasionalkan DAP. Kita boleh buat DAP seperti mana yang satu ketika dahulu kita lihat gerakan antara pihak yang mencetuskan peristiwa 13 Mei. Bila mereka bersama dengan kita semenjak penubuhan Barisan Nasional, gerakan menjadi sebuah parti yang rasional, yang boleh bekerjasama dan menghormati perlembagaan persekutuan, menghormati hak istimewa orang Melayu, menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, menghormati kedudukan raja-raja Melayu dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tidak ada masalah. Berapa lama, berpuluh tahun kita gerakan bersama kita berubah menjadi sebuah parti yang lebih pragmatik. Tetapi hari ini, saudara, yang mereka takut kalau PAS bersama dengan mereka, kita lihat PAS dikuasai oleh DAP. Kita lihat Bersatu yang hanya mempunyai 13 kursi dikuasai oleh DAP. Dengar cakap DAP. Ini yang mereka bimbang sebenarnya. Kerana yang hari ini orang Melayu takut dengan DAP ialah pengalaman DAP bersama dengan PAS. Pengalaman DAP bersama dengan Bersatu. Kerana ketika DAP bersama dengan PAS dan Bersatu, DAP mengatasi PAS, DAP mengatasi Bersatu, dan Bersatu dan PAS banyak kena dengar cakap DAP berbanding dengan keadaan sekarang. Saya tak bimbang hari ini orang-orang UMNO khususnya dan orang Melayu takut dengan DAP zaman sekarang, iaitu DAP yang lebih pragmatik, DAP yang sudah berubah, bertolak ansur dan belajar melalui kesilapan yang mereka lakukan sepanjang tempoh 22 bulan mereka memerintah sehingga mereka kehilangan kerusi di dalam kerajaan. Saya tak bimbang orang Melayu takut dengan DAP sekarang. Yang saya takut, tuan-tuan, ialah orang Melayu masih lagi teringat zaman DAP bersama dengan PAS. Zaman DAP bersama dengan Bersatu. Yang ini yang menyebabkan orang Melayu takut dengan DAP. Orang Melayu takut dengan DAP di atas apa yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir sepanjang tempoh 22 tahun. Dia memerintah. Dia mengatakan DAP chauvinis, dia mengatakan DAP anti-Islam dan sebagainya. Tetapi saudara, saya yakin kita ada tempoh lebih kurang 4 tahun setengah lagi. Kita boleh menunjukkan kepada rakyat bahawa UMNO boleh membuat DAP lebih rasional. UMNO boleh membuat DAP boleh bekerjasama dengan semua rakyat. Tak kira orang Melayu ke India ke China, mereka boleh menjadi warga negara Malaysia yang menghormati apa yang terkandung di dalam perlembagaan persekutuan, di dalam perkara 153, dan mereka boleh menghormati kontrak sosial dengan baik. Ini yang Bersatu dan PAS takut UMNO berjaya untuk menjadikan teman-teman DAP warga Malaysia yang menghormati perlembagaan persekutuan dan kontrak sosial. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, adalah penting untuk kita pastikan kerajaan perpaduan ini terus kukuh.
Kerana jika kerajaan perpaduan ini terus kukuh, tuan-tuan, pelabur akan kembali ke negara kita. Bila pelaburan langsung asing kembali ke negara kita, Bursa Saham Kuala Lumpur akan kembali kukuh. Orang yang kehilangan duit akibat daripada kejatuhan indeks BSKL akan dapat pulih kembali. Orang yang dulu merasa terkesan akibat barang-barang menjadi mahal kerana bila pelabur lari daripada negara kita, mata wang kita menyusut nilai dia. Jika FDI kembali ke negara kita, tuan-tuan, demand ataupun permintaan untuk ringgit akan meningkat. Kerana pelabur ini akan menukar duit mereka dengan ringgit Malaysia. Demand untuk ringgit meningkat, maka kedudukan ringgit Malaysia mengukuh. Barang-barang yang kita import akan menjadi lebih murah berbanding sekarang. Barang tempatan juga, jangan lupa. Ayam kita ternak di dalam negara, tetapi dedak ayam kita import daripada luar negara. Maka bila dedak ayam dapat kita import dengan harga yang lebih murah, maka produk tempatan, termasuklah produk-produk yang mungkin ada 15, 14 ingredient ataupun kandungan. Di antaranya mungkin ada 3-4 kandungan yang datangnya daripada produk luar negara. Produk-produk ini juga akan menjadi lebih murah berbanding dengan sebelum ini. Ini yang perlu kita atasi, tuan-tuan. Bila pelabur asing masuk, mereka akan membuka lebih banyak kilang-kilang dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kadar pengangguran akan merosot. Kadar jenayah juga akhirnya akan merosot. Bila mereka banyak melakukan pelaburan dalam negara, maka sudah pasti pertumbuhan ekonomi akan dapat kita pesatkan. Pendapatan negara bertambah. Bila pendapatan negara bertambah, negara mempunyai duit lebih banyak untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk bantuan, subsidi dan pelbagai bentuk inisiatif untuk mempercantik dan memperkemaskan prasarana yang kita berikan kepada rakyat. Itu sebabnya, saudara, dalam pilihan raya di 6 buah negeri ini adalah penting untuk kita pastikan semua calon Barisan Nasional dan juga calon Pakatan Harapan ataupun calon-calon yang bertanding mewakili kerajaan perpaduan, kita berikan undi. Kerana bila kita bertanding, contohnya di Selangor ada 56 kerusi. Sebahagian akan ditandingi oleh calon Barisan Nasional. Sebahagian lagi akan ditandingi oleh calon Pakatan Harapan. Jika ahli-ahli Barisan Nasional hanya mengundi calon BN, kita tidak boleh membentuk kerajaan di Selangor. Sama juga jika ahli-ahli Pakatan Harapan hanya mengundi calon Pakatan Harapan, kita juga tidak boleh membentuk kerajaan di negeri Selangor. Maka yang akan untung, tuan-tuan, yang akan membentuk kerajaan ialah Perikatan Nasional. Saudara yang saya kasih sekalian, saranan Presiden UMNO, saranan Datuk Seri Ahmad Maslan, saranan YB Teo Ni Ching, supaya ahli BN dan juga ahli-ahli PH menyokong satu sama lain adalah sangat munasabah. Tanpa sokongan di antara satu sama lain, kita tidak mungkin boleh memenangi di 6 buah negeri ini, tuan-tuan. Itu sebabnya, saudara, kita kena pastikan bahawa tidak kira siapa juga calon kerajaan perpaduan, undi perlu diberikan kepada mereka. Tabiat memboikot salah satu calon ataupun memboikot calon-calon tertentu. Contohnya ada yang mengatakan bahawa kita akan hanya mengundi calon Melayu. Ada yang mengatakan bahawa kita patut mengundi calon daripada DAP saja. Ini juga akan membawa malapetaka kepada penubuhan kerajaan perpaduan di 6 buah negeri ini. Jadi pastikan di dalam pilihan raya di 6 buah negeri ini, kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat, kita hanya mengundi dan pastikan kita keluar mengundi calon-calon kerajaan perpaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.